Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Tema 1, Istimewanya Keluargaku. Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya. Tajuk, Unitnya Keluargaku. Bersama Cikgu Ana. Standard kandungan 1.3. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard pembelajaran 1.3.1. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Aktiviti pembelajaran kita pada hari ini ialah memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betul. Murid-murid, masihkah kamu ingat ayat perintah? Apakah maksud ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama diri kedua seperti awak, engkau, kamu dan sebagainya. Murid-murid, ayat perintah terbagi kepada 4 jenis. Ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Okey, baiklah murid, kita lihat jenis yang pertama, ayat suruhan. Ayat ini bertujuan memberi arahan atau perintah. Partikel lah boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat. Contoh ayat suruhan. Hantar buku itu sebelum pulang. Turunlah dari sana sekarang juga. Cuci kasut kamu. Jenis yang kedua, ayat permintaan. Ayat ini bertujuan memohon pertolongan dan permintaan. Ia menggunakan kata permintaan tolong, minta dan harap. Contoh ayat permintaan. Tolong bawakan minuman ini ke dapur. Minta hadirin semua bergerak ke bilik jamuan. Harap bersabar. Jenis yang ketiga, ayat larangan. Ayat ini bertujuan melarang melakukan sesuatu. Ia menggunakan kata larangan seperti usah, tak usah dan jangan. Partikel lah boleh digunakan untuk melembutkan ayat. Contoh ayat larangan, jangan minum air itu. Usahlah menangis lagi. Jangan petik bunga itu. Ayat yang keempat ialah ayat silaan. Ayat ini bertujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Ia menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat. Partikel lah boleh digunakan. Contoh ayat silaan. Sila bawa sejadah bila ke surau. Jemputlah menikmati lauk pauk itu. Datanglah ke rumah saya petang ini. Terdapat beberapa kesilapan penggunaan kata perintah dalam ayat yang selalu dilakukan oleh murid. Kesilapan penggunaan kata perintah dalam ayat yang selalunya melibatkan penggabungan kata perintah. Ayat permintaan dan ayat silaan membawa maksud positif. Ayat larangan pula membawa makna negatif. Oleh itu, kata permintaan dan silaan tidak boleh hadir bersama kata larangan. Contoh, sila jangan merokok di kawasan ini. Tolong jangan bising di dalam perpustakaan. Harap jangan memijak rumput ini. Kata perintah sila jangan, tolong jangan, harap jangan merupakan
satu kesilapan. Kita tidak boleh menggabungkan dua kata perintah tersebut. Sebetulnya ialah ayat yang betul ialah jangan merokok di kawasan ini. Jangan bising di dalam perpustakaan. Jangan memijak rumput ini. Cikgu harap murid-murid semua faham dan jangan buat kesilapan. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan pemahaman kamu tentang ayat perintah, mari kita buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 7. Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya. Tajuk unitnya Keluargaku. Dalam teks tersebut mengandungi dialog yang meminta kamu memberi respons terhadap ayat perintah. Okey, sekarang mari kita baca sama-sama. Unitnya Keluargaku. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Okey, kemudian Amar akan memberi respons terhadap dialog tersebut. Yang kedua, ini pula muruku iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Amar juga akan memberi respons. Gambar 3. Tolong ambilkan album itu Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Okay, Rubin pun akan memberi respons terhadap dialog tersebut. Gambar yang keempat. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baru Cina dan Deepawali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti chongsam, sari dan dhoti. Wah, bertuahnya kamu, Rubin. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Inilah uniknya keluarga saya. Baiklah murid-murid, setelah membaca dialog tersebut, kita dapat mengenal pasti beberapa ayat perintah. Yang pertama, jangan malu-malu Amar. Yang kedua, silalah rasa kuih bulan ini. Yang ketiga, makanlah Amar. Yang keempat, tolong ambilkan album itu Rubin. Yang kelima, harap kamu tidak keberatan. Yang keenam, lihatlah pakaian keluarga saya. Ayat perintah tersebut menggunakan kata perintah jangan, sila, tolong dan harap. Baiklah, setelah kita mengenal pasti ayat perintah, sekarang mari kita beri respon kepada setiap dialog yang dituturkan. Aktiviti seterusnya ialah memberi respons terhadap ayat perintah yang terdapat dalam gambar. Okay, lihat contoh 1, ayat 1. Dialognya, jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Okay, respon Amar seperti berikut. Baiklah Rubin, wah sedap sungguh kuih bulan ini. Itu antara contoh respon. Kamu boleh memberi ayat yang lain. Ayat 2. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Amar memberi respon. Bertuah kamu Rubin kerana ibu kamu pandai membuat pelbagai jenis kuih. Contoh lain. Ayat 3. Tolong ambilkan album itu Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Rubin memberi respon. Tunggu sebentar ya, saya akan ambilkan album untuk kamu.
Kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ialah kita dapat mengetahui terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan ayat silaan. Kita juga dapat memberi respons terhadap ayat perintah dengan betul. Baiklah, cikgu akan berikan tugasan untuk kamu siapkan. Sila lengkapkan dialog di muka surat 7 dengan format perbualan. Format perbualan ni maksudnya kamu tulis dialog ikut perbualan antara Ruben dengan Amar. Kamu tulis nama, siapa yang bercakap. Contoh, Ruben akan bercakap dulu, letak tanda titik bertindih. Kemudian di bawahnya Amar yang bercakap. Yang kedua, salin nota yang diberi. Cikgu akan sertakan nota untuk kamu salin dalam buku BM1. Baiklah, cukup setakat ini dulu pelajaran kita. Sekian, terima kasih.